Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadi sekarang dah 8.35, kita akan mula sekejap lagi. Ada dah 12 orang, 13 orang yang dah masuk. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita mula, saya jemput Afiq untuk baca doa. Afiq. Oh, tak ada mic. Okey, Akasha. Silakan Akasha. Akasha pun tak ada mic. Anas. Yes, sir. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatika wa yusra alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fili dhunubi wa li walidayya wa arham. Guys, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatika wa yusra alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Terima kasih Anas. Okey, ada yang keluar masuk ni. Okey, jadi kita teruskan pelajaran kita sebelum ni. Okey, sebelum tu saya ada suruh buat soalan-soalan di praktis kendiri 5.1, betul eh? Betul. Betul. Okey, ada masalah tak sebelum tu? Tak ada masalah. Okey, untuk soalan 1 ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okey, 2, Tak ada. 3, Tak ada. okey, 4, Tak. okey juga. Okey, Tania. Betul eh? Kalau ada masalah bagi tahu tu. Jadi ada. Kalau yang tak ada tu memang dia jawab tak ada, tapi yang ada tu nanti jawab ada. Okey, soalan nombor 5. Tak. Tak ada, boleh juga eh. Boleh. Okey, semua boleh eh. Okey, Tania. Okey. Nombor 6. Ada. Ada. Okey. Nombor 6 ada masalah. Okey, nombor 5 tadi tak ada masalah, betul eh? Nombor 6 sahaja ada masalah. Okey, soalan minta lukis graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey. Okey, dia dah bagi bilangan darjah. Okey, maksudnya ada berapa bucu dekat situ? 3. Okey, ada 3. Untuk soalan A ada 3 bucu eh. Saya lukiskan dekat atas ni. Ada 3 bucu. 1, 2, 3. Saya lukis macam tu. Okey, kemudian yang pertama dia ada 3. Yang kedua dia ada 3. Yang ketiga dia ada 4. Okey, so kita buat dulu. Okey, 3 keluar daripada sini. Kita keluarkan 3. 1, 2, 3. Ini yang pertama eh. Yang ni yang pertama. Keluarkan je tanpa sambungkan. Okey, itu kaedah dia. Kaedah nak buat. Okey, kemudian yang kedua. Sama juga dia keluar 3. 1, 2, 3. Okey. Kemudian yang keempat, yang ketiga dia ada keluar 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang ni kamu cuba sambungkan semua kaki-kaki dia tu. Kaki yang pertama, kaki yang kedua dengan kaki yang ketiga tu, sambungkan dia. Mana yang kamu boleh sambung? Okey, sambungkan. Saya sambung eh. Sambung. Nampak saya sambung tu? Nampak tak ni? Nampak. Okey, sekali lagi saya pakai warna lain. Saya pakai warna biru. Okey. Okey, tengok ya, saya sambung. Okey, sambung. Satu je, sambung. Okey, sambung. Sambung eh. Okey, saya sambung. Okey. Kemudian yang ni buat loop. Okey. Betul kan dia minta mempunyai gelung. Okey, ada gelung tak? Ada kan? Dan juga berbilang tepi. Jadi nak lukis bagi elok, lukis bagi elok je lah.
Okey, lukis bagi elok bermaksud ini ada 1, 2, 3. Maksudnya sini ada 2 edges, 2 edge, 2 tepi. Kemudian yang ni dengan yang ni ada satu tepi. Yang ni dengan yang ni pun ada satu tepi. Kemudian yang satu lagi dia ada gelung. Okey. Boleh buat? Nampak tak macam mana saya buat? Nampak. Okey, senang. Macam senang je. Okey, kita tengok sekali lagi untuk soalan yang kedua, yang B. Yang B dia bagi berapa ada, dia ada berapa vertex? Dia ada berapa bucu? 5. 5. Jelas sebab apa ada 5 bucu? Sebab dia ada 5 dotted tu, 5 koma tu. Okey. So 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yang pertama buat apa? Keluarkan, buat kaki dia. 1, 2 untuk yang pertama. Yang kedua, 2 juga. 1, 2. Yang ketiga ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Okay, kemudian yang ni pun ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sekarang cuba sambungkan. Ikut kreativiti kamu, sambungkan saja macam mana pun. Okay. Okay, kita cuba sambungkan. Okay, saya nak sambungkan yang ni dengan yang ni. Okay, 1. Lepas tu saya nak sambungkan yang ni dengan ni. Nampak tu? Okay. Nampak. Saya sambungkan yang ni dengan yang ni. Okay. Saya sambungkan bagi jadi. Kalau tak jadi maksudnya tak boleh, tak betul lah tu. Okay. Lagi, sambung lagi. Sambung ini pula. Okay. Kemudian yang ni saya buat loop. Saya buat loop. Dah jadi belum? Dah jadi Okey, kalau dah jadi kita lukis semula bagi cantik. Okey. Maksudnya yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini ada 1. Kemudian sini ada 1. Tak nampak Okay, saya pakai warna biru. Dotted warna merah. Vertex warna merah. Edges warna biru. Okey. 1. Kemudian yang ni pun 1. Lepas tu ni dengan ni pun 1. Kemudian dia sambung dekat sana. Dia sambung di sini. Sini. Ada 2. Ada loop. Ada 2 loop. Sini ada 2 loop. Okey. Ada banyak jawapan Ada banyak jawapan yang boleh diterima. Kalau tak nak buat 2 loop pun kamu boleh sambung Kamu boleh sambung. Tapi dia minta mesti ada sekurang-kurangnya. Ada 1 loop. Kemudian ada 1 multiple edges. Okey, dia nak berbilang tepi dan juga ada gelung. So dua-dua ada kat situ. Yang ada berbilang tepi yang mana? Yang ni berbilang tepi. Mana? Sir. Ha. Kalau yang soalan macam ni, biasanya berapa markah? Okey. Nak tanya berapa markah tu saya pun tak pasti lagi berapa markah. Mungkin ada mungkin 1 atau 2 markah sahaja. Sebab saya pun tak pasti lagi macam mana pembahagian markah untuk aktiviti. Okay, mungkin dia keluar dekat kertas 1 je, saya pun tak tahu. Okay, dia janji dia akan cukup cakup lah. Kalau dia keluar kat kertas 1 markah lah. 1 soalan 1 markah. Okay, kalau dia keluar dekat kertas 2, ada multiple jawapan lah. Jawapan ada pelbagai. Jadi mungkin ada 1 ataupun 2 markah. Okay, terima kasih sir. Markah dia tak besar mana lah sebabnya soalannya simple je. Okay. Okay. So, kita nak pergi kepada yang seterusnya. Boleh? Boleh. Okay, ada siapa-siapa nak tanya lagi soalan? Untuk graf mudah dan juga graf berbilang tepi dan juga bergelung. Okay, tak ada Okay, kalau tak ada kita masuk sambung kepada graf terarah.
Okey, kalau kamu tengok apa beza? Dah baca belum? Dah baca kan? Apa beza graf biasa dengan graf terarah? Rangkaian yang biasa dengan rangkaian terarah. Apa beza dia? Tak ada jawapan? Tak ada siapa nak bagi idea? Anak panah tu. Anak panah tu. Okey, bagus ya Watip. Okey, terima kasih. Anak panah tu mewakili apa? Apa maksud anak panah? Anak panah bermaksud Arah. arah. Okey, jadi dia ada satu arah sahaja. Untuk setiap edges, setiap tepi, dia ada satu arah sahaja. Bermaksud tengok ni, daripada vertex A, daripada bucu A ke bucu B, ada satu arah sahaja. Dia adalah AB. Dia tak boleh tulis BA. Okey, maksudnya kalau kamu buat pasangan bertertib, maka kamu kena tulis AB. Okey? So kamu tak boleh tulis BA. BA salah lah. Okey, kemudian ada CB dan juga apa satu lagi? CA. Ya, CA. Jangan lupa bila kamu menulis edges kena ada dalam bentuk, bila menulis tepi tu kena bentuk dalam bentuk Set. Jadi wajib ada curly bracket. Okey, wajib ada curly bracket. Okey. Jadi dekat situ kita boleh kenal, oh maksudnya yang pertama ni yang ditulis sebagai yang pertama ni, yang ni A ni kan, A ini sebagai yang awal. Okey, bucu awal, dipanggil sebagai bucu awal. C adalah bucu awal. C yang ni pun juga bucu awal. Okey, nampak bucu awal. Dia ada bucu awal, dia ada bucu akhir. So kena kenal betul-betul. Kalau tulis macam tu, dia mesti ada bucu awal, bucu akhir. Okey, dia adalah graf terarah. Okey, semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Okey, dia tak boleh ada lebih daripada satu arah. Okey, kamu tengok ya, loop. Okey, tengok loop. Loop ada arah ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada arah untuk loop? Kenapa rasa-rasanya tak ada? Sebab dia berbalik ke dia juga. Dia balik ke dia balik. Ya, betul. Kalau kamu tulis dia punya tepi, dia akan tulis Q. Q betul? Ada beza tak Q1 dengan Q2? Tak ada. Jadi dia hanya memang tak kita tak tulis apa? Kita tak tulis dia punya anak panah. Okey, sebab dia memang satu arah sahaja. Okey. Okey, setakat itu ada masalah. Ada nak tanya tak? Tak ada Okey, graf terarah. Apa maksud graf terarah? Graf terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Graf tak terarah. Kalau graf tak terarah tu, graf yang tak ada anak panah tu lah. Sekejap Pause sekejap. Okey, kita sambung. Okey, zon interaktif. Kita tengok zon interaktif. Okey, sistem peredaran darah dalam badan manusia juga dikategorikan sebagai graf terarah. Kenapa ya? Kenapa? Kamu dah belajar tentang sistem peredaran darah manusia ni dalam di tingkatan 1 sains kan. Kenapa dia dikategorikan sebagai graf terarah?
Siapa nak jawab? Cepat. Siapa jawab? Siapa nak cuba jawab, saya bagi top up RM5. Sebab dia mengalir ke satu arah je. Macam mana? Alina? Sebab dia mengalir ke satu arah je. Ya, darah kita mengalir dalam arah yang sama sahaja. Dia tak ada patah balik. Okey, dia pergi satu arah, dia balik satu arah. Dia pergi dengan menggunakan arteri, dia balik dengan menggunakan vena. Kecuali dua. Arteri, pulmonari dan juga vena cava kan. Ingat Ingat lagi? Oh tak ingat tak apa. Okey, Alina nanti kamu WhatsApp kat saya kamu punya nombor telefon untuk saya masukkan top up. Berapa? RM5 ya? Okey. Kita sambung zon interaktif. Nak top up. Okey, nak apa Alina? Kat sekolah lah. Apa dia nak apa? Kat sekolah je lah. Kat sekolah je lah. Okey, nanti kamu tulis berapa banyak saya hutang kat kamu, nanti saya bayar. Okey macam tu. Alright. Okey, dekat sekolah saya bagi. InsyaAllah kita jumpa bulan 6 nanti. Okey, kita pergi bagi rangkaian tenaga elektrik. Tenaga jana kuasa elektrik, stesen transformer, pencawang serta pengguna ialah bucu dan kabel serta wire berperanan sebagai tepi. Okey, tengok dalam rangkaian tenaga elektrik, pencawang, pengguna, transformer, stesen jana kuasa, yang itu sebagai dia punya bucu. Okey, manakala kabel wire elektrik dia itu adalah dia punya tepi. Okey, adakah rangkaian tenaga elektrik merupakan graf terarah ataupun graf tak terarah? Bincangkan. Apa pendapat kamu? Adakah ia terarah ataupun dia adalah graf tak terarah? Siapa ada idea? Come on. Hadiah kedua, RM5 lagi. Tak terarah tu. Tak terarah. Okey, apa pendapat kamu Anas? Kenapa kamu panggil dia tak terarah? Sebab dalam kabel elektrik tu dia ada dia boleh keluar masuk. Dia boleh keluar masuk. Maknanya dia tak dalam satu arah. Oh, okey. Okey, bagus. Jawapan yang bagus. Okey, jawapan yang paling tepat ialah, ada siapa-siapa lagi? Dia ada dua kan? Dia boleh yang terus pergi dengan lagi satu yang patah balik. Apa tu? Ingat balik. Belajar dalam sains. Ulang alik dengan lagi satu. Arus ulang alik dan juga arus terus. Ya, dia ada AC, dia ada DC, betul? Ingat lagi. Kalau rangkaian elektrik kita dekat rumah kita ni, dekat dalam stesen kita ni, semuanya adalah alternating current, iaitu arus ulang alik. Jadi dia pergi, dia balik. Jadi dia adalah graf tak terarah, rangkaian tak terarah. Okey? Sebab dia pergi, dia dan balik. Manakala kalau yang direct current ni, macam mana contoh direct current? Telefon bimbit kita. Dalam telefon bimbit kita, dia pakai DC, dia pakai direct current. Okey, satu arah saja. Ataupun dalam diode. Okey, dalam diode dia ada direct current saja. Dia tak boleh pergi patah balik, okey, kalau pergi patah balik kejap on, kejap off lah. Okey. So, terima kasih Anas. Nanti Anas pun nak macam mana? Anas nak top up ataupun nak dekat sekolah juga? Tepat rasa. Top up juga. Kalau nak top up, nanti mesti kat saya nombor telefon. Baik sir. Alright. Okey, kita nak pergi yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita tengok dekat sini. Okey, beza graf terarah dengan graf tak terarah. Okey. Okey, kita tengok macam mana kita nak menulis
Okey, D in dengan D out. Apa maksud D in, apa maksud D out? Kalau kita tengok graf tak terarah, dia tak ada D in, D out ni. Okey, benda ni sama. V dengan V dengan E dia sama, benda ni sama. Okey, cuma bezanya yang ini mesti dia punya edges dia mesti ada awal, ada akhir. Okey, ini mesti awal, ini mesti awal. Ini mesti awal. Maksudnya itu adalah out. Okey, yang keluar. Yang awal tu keluar lah. Okey, yang masuk pula yang in. Okey, D in, D out. Okey, kita tengok dekat sini D in A. Apa itu D in A? Maksudnya yang masuk ke A ada berapa? Ada 2. Faham tak? Faham tak yang ni? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, dekat sini saya tunjukkan sekali lagi. Kita ada graf terarah. Graf terarah tu kamu tengok dekat sini, graf dia dekat sini. Okey, graf tak terarah kita boleh letak mana-mana. A, B ataupun B, A, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Tetapi untuk graf terarah dia ada satu arah sahaja. Dia mesti yang keluar dekat depan, yang masuk dekat belakang. Yang keluar tu maksudnya yang awal lah. Okey, boleh faham? Yang keluar tu mesti awal. Yang masuk mesti akhir. Boleh Okey, jadi kita tengok D. D tu apa? D tu degree. Degree in bagi A ada 2. Okey, mana 2 tu? 2 tu adalah yang ni. Yang ni. Ini 1, yang ni 2. Sebab dia duduk dekat yang paksi Y. Kalau kita pakai XY kan, paksi Y. Okey. Manakala D out ada tak? D out untuk A, untuk huruf A, untuk vertex A, ada ke tak ada? Tak. Tak ada. Tak ada. Sebab itu dia tak tulis. D out A kosong, sifar. Okey, maka D A, degree bagi A ada berapa? 2 tambah kosong iaitu 2 lah. Jawapan degree dia sama, hasil tambah degree dia sama, tetapi dia ada pecahan D out dan juga D in. Hasil tambah D nampak ni? Hasil tambah graf terarah dengan graf tak terarah sama saja. Cuma bezanya dia ada D in, dia ada D out. Hasil tambah dia sama. Okey, hasil tambah degree bagi semua vertex adalah sama iaitu 8. Tetapi dia ada pecahan kepada D in dan juga D out. Okey. Boleh Okey. Okey. Next, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, berpemberat dengan tak berpemberat pula. Okey, graf berpemberat. Graf terarah boleh, graf tak terarah pun boleh. Okey, graf tak berpemberat juga boleh. Jenis graf adalah graf terarah dan juga graf tak terarah. Mana dia? Contoh ada contoh. Okey, tepi dia diberi nilai pemberat. Okey. Nilai pemberat ni contohnya macam ni jarak. Macam contoh saya daripada sini ke Manjung mungkin 45 km. Okey, sini ke Botol 10 km. Jadi dia ada pemberat. Pemberat tu kilometer tu adalah jauh jarak tu. Bergantung kepada jenis rangkaian. Kalau macam saya ambil rangkaian jalan raya ni, yang tu lah tadi kilometer tu sebagai dia punya pemberat. Okey. Okey. Tepi mungkin mewakili, contoh yang tengok ni dekat sini dia bagi contoh-contoh dekat sini. Okey, tepi mewakili contoh jarak di antara dua bandar. Okey, jarak di antara dua bandar. Masa pun boleh juga, nilai arus kalau dalam elektrik, kos ataupun duit ataupun tol apa semua yang berkaitan dengan dia. Iaitu contoh-contoh lah. Okey. Kalau untuk graf tidak berpemberat ni paling senang kamu nak tengok gambar rajah pokok, apa nama lagi? Yang peta arif, hierarki jawatan. Yang ni contoh-contoh yang ada. Yang ni graf tidak berpemberat. Dia tak ada nilai.
peta buih, peta pokok, peta alir. Semua-semua tu adalah graf-graf tidak berpemberat. Ya Allah. Okey. Okey, saya rasa untuk hari ni kita belajar setakat ini sahaja dulu. Okey, jadi kamu dah nampak tadi adalah graf berpemberat, graf tak berpemberat dan juga graf terarah dan juga graf tak terarah. Okey, untuk hari ni kita berhenti setakat ini. Untuk saya nak dalam masa setengah jam ni, saya nak kamu cuba buat setengah jam yang ada ni lepas ni kan. Cuba buat praktis kendiri 5.1b. Okey, 5.1b soalan nombor 1 sampai nombor 4. Okey, dalam masa setengah jam yang ada balance lagi 9 sampai 9.30. Okey, kalau ada masalah boleh terus Telegram kat saya saja. Okey, direct Telegram saja. Okey, terima kasih dan tahniah kepada yang datang 25 campur tolak 2, 23 orang. Okey, 23 orang daripada 26. Ada 3 orang yang tak hadir. Okey, siapa yang tak hadir tu 3 orang? Siapa? Anas? Anas, siapa Anas? 3 orang yang tak ada tu? Ya, saya tengok. Haji Danish. Okey, Haji Danish. Mana ketua kelas kita? Ketua kelas kita siapa? Lupa ketua kelas. Aminuddin. Ya, ada. Ain Batrisha. Ain Batrisha. Okey, tak ada lagi. Seorang lagi? Haji Ashraf ada? Tak ada. Tak ada saya. Okey, so 2 orang Haziq dan juga Ain Batrisha yang tak ada ya? Yes, sir. Okey. So terima kasih Anas. Okey. So that's all for today. Terima kasih dan juga semoga kamu terus maju jaya.